Welcome to Financial Overhaul Program. Many of us going through our daily lives paycheck by paycheck with little knowledge where the money goes. We have heard various concepts when it comes to our financial management, such as saving plans, investments, starting our own business, and even ways to start earning residual income. But how many of us have actually gone through even trying to do something? Do we really have the knowledge and skills? More importantly, do we have the financial intelligence that will enable us to achieve the life we desire? That is exactly what the Financial Overhaul Program will do for you. How? Once you have completed all 6 power sessions, namely, learn the game, mind your own business financially, clear your debts, taking control of your cash flow, stocks and forex investments, know the difference in risk and risky and how to do it. Property investments, decide what kind of investor you want to be. Business mentorship to build your businesses. Personal growth by paying it forward. You will be able to head towards a life that you deserve. You know you need to manage your finance better, but only can do so much. With Financial Overhaul Program, you have the tools and guidance necessary to get you out of the rat race. In short, you will be able to get a better financial standing once you have had your financial overhaul completed. Sign up for the Financial Overhaul Program and start gearing towards living a life of your dreams. Your Financial Overhaul Program, your wealth mechanic. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, kepada anda yang sudah pun datang, kita berikan satu tepukan kepada anda. Dan seperti biasa, kita akan memulakan hari kita dengan beristighfar. Alright, beristighfar. Kita akan mulakan dengan istighfar kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hati kita ni akan dapat kontrol. Alright, dikontrol. Kita serahkan pada Allah supaya kontrol hati kita dengan istighfar. Jadi jangan main-main dengan istighfar. Kita mulakan dengan istighfar. Dan apa yang Abang Abu pula buat dalam istighfar ni, Abang Abu, kita cuba juga cek pahala sikit lah sambil-sambil beristighfar tu. Memang pahala yang luar biasa kan. Tapi apa yang Abang Abu nak cakap kat sini adalah kita mula juga, mana aku nak cari, sekejap. Alright, kita mula berkongsi. Kita share dengan cakap Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita share Astaghfirullahalazim. 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 Dah 5. Alright, dan kita tengok lagi. Kita tambah pahala ni, babe. Astaghfirullahalazim. Kita mulakan dengan Astaghfirullahalazim. 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 Kita teruskan. Astaghfirullahalazim. 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 Ni semua kawan-kawan kita yang ada dalam grup-grup ni kita bagi. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillah. Alright, lepas tu apa kata kita teruskan dengan tekan like, tekan love. Alhamdulillah, dah ada love banyak ni. Aduh, alhamdulillah. Teruskan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Subhanallah. Semua ni untuk sambil kita tekan love, kita cakap, dapatlah juga
dapat banyak faedah, kan, dapat banyak faedah kita, right? Okay, saya nak betulkan sikit, insyaAllah mudah-mudahan saya okay, right, boleh. So, ilmu wang dunia akhirat bersama dengan Abang Abu setiap pagi, insyaAllah 9 pagi hingga 10 pagi kita akan bercerita, kita akan berkongsi, kita akan berinteraksi mengenai ilmu wang. Tapi nak benda tu ilmu bukan hanya dekat dunia, tapi nak juga kita bawa bersama ke akhirat. Siapa cakap wang tak boleh bawa pergi akhirat? Siapa cakap? Kalau kita tahu nak gunakan wang tu, kita boleh bawa kebaikan daripada wang tu ke akhirat. Jadi janganlah main cakap saja. Alright, kena faham apa yang kita cakap. Jadi banyak duit, banyak lagi kita boleh bawa, insya-Allah. Right? Okay. Kita ada Suhaimi. Alright, Suhaimi datang pagi-pagi, dia banyak tekan love hari ni, saya nampak Suhaimi. Terima kasih Suhaimi. Alright. Atas anugerah terhadap engkau. Apa khabar handsome? Yes, best. Alright, handsome. Kita terus handsome, tetap handsome, insyaAllah. Alright, Ayu Asi dia cakap, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi yang ceria. Best. Alright, kita memang kena ceria setiap pagi. Kita bangun dengan ceria. Sebab apa? Kita ada nikmat Allah yang banyak. Kita boleh fikirkan untuk jadikan diri kita sedia. Mungkin memang akan ada banyak benda-benda yang sebenarnya mungkin akan menjadikan kita down. Tapi jangan fikirkan balik apa yang banyak lagi Allah dah bagi pada kita. Ya Allah, banyaknya. Rasa gembira dan rasa ceria. Boleh? Alright, kita teruskan dengan permulaan macam tu. Sebab bila kita ceria, memang banyak benda yang akan berlaku. Jadi janganlah sedikit pun kalau kita mulakan hari kita dengan keluh kesah, dengan mengeluh. Jangan. That is the very false start. Dia panggil false start of the day. Salah macam nak lomba lari, the false start. So biasanya akan kena berhenti, kena stop balik, kena start balik. Dia macam tu. Jadi sama juga dalam kehidupan kita, jangan start false start. Alright, kita start dengan the perfect start. The perfect start ni apa tau? Kalau betul-betul nak start perfect lah hari kita, insyaAllah. So apa yang kita boleh buat adalah first kali kita bangun tahajud. Alright, kita bangun tahajud. Lepas tu kita bersiaplah untuk ke subuh. Alright, kita pergi subuh, berjemaah dekat subuh, pergi masjid untuk bersolat jemaah dekat masjid. Lepas tu kita, of course lah, dalam tu sunat fajar tu kita dah buat, solat bersama dengan imam jemaah dekat situ. Lepas tu kita sedekah dekat masjid tu. Tu perfect start lah ni. Dan baca Quran. Habis baca Quran, mungkin sebelum balik lah, kalau masjid tu memang dibuka kan. Dan kita habiskan sekali duha sekali. Ini perfect start of the day, babe. 5 benda ni kita buat, dia perfect start. Dan hari ni hari Jumaat, kalau kita kat masjid, kita dapat juga sujud sejadah lagi kan. Memang kita tunggu-tunggu hari Jumaat ni, macam special sikit kan. Alright, jadi perfect start. Hari-hari jadi perfect. Kita start dengan perfect. Jangan kita mengeluh dan start. Alright, kita juga ada kat sini Zul Apple. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Anu. Hello, Abang Anu. Abang Abu lah. Abang Anu pula dia panggil. Alright, tapi apa-apa pun kita bagi tepukan kepada anda. Kita beri tepukan yang best sekali kepada anda. Dan juga kita makin handsome, kita makin ceria, kita makin best. Yeah, alright. Yeah. Alright. Alright. Maksudnya kita bukan tak boleh bergembira, tak boleh berceria kan? Boleh. Alright, okay. Salam Jumaat Andy Suni, macam mana di Sabah? Alright, ni Andy daripada Sabah, adik-adik kita di Sabah. Apa khabar adik-adik di Sabah? Suhaimi adik-adik dekat Singapura. Alright, dan juga kita ada siapa lagi kat sini? Mohana binti Abdul Hamid kita ada kat sini. Kita ada Nur Kaslina juga ada kat sini. Nur Kaslina, apa khabar? Suria Johor. Alright, Suria Johor orang Johor. Apa khabar orang Johor? Becky Kochi, Siti Nun Alison juga ada kat sini. Kita ada siapa lagi? Ayu Asi daripada Singapura. Nisa, Dr. Nisa pun ada. Marini Ahmad juga ada kat sini, insyaAllah. Alright, kita juga ada siapa lagi kat sini? Kita ada Mohana binti Abdul. Dah cakap dia Abdul. Kita ada Siti Zura, dan Siti Zura cakap Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best.
Jadi mulakan hari dengan beristighfar, dengan berkongsi. Hari ni Abang Abu nak bagi 3 benda yang sangat-sangat kalau kita fikir dan terus lakukan benda ni, matlamat kita tu kita akan dapat dengan cepat. Kita boleh dapat dengan cepat. Alright, matlamat yang kita letakkan kita boleh dapat dengan cepat dengan mengamalkan 3 benda yang Abang Abu nak kongsi sekejap lagi insya-Allah. Tapi sebelum tu seperti biasa kita nak bersantai-santai, berkenal-kenalan dan apakah minuman pagi anda hari ini. Apa yang anda minum pagi hari ini? Kita nak tanyalah kat sini. Sabar khabar baik PKPB. Betul? Alright, yelah perlu dilaksanakan supaya kita boleh mengawal. Kalau kita tak buat benda-benda macam ni, kita tak boleh kawal. So benda ni juga mengajar kita beberapa pelajaran untuk diri kita juga. Kalau kita ni tak boleh tak boleh nak berbelanja, tak boleh nak stop belanja, then kita kena ada PKPP. Maksudnya kita hanya boleh bawa duit yang cukup. Kita kira dulu, kita tulis dulu. Dia kena ada SOP lah. Kan, tengok selalu habis je duit. SOP dia, okey, sebelum pergi belanja kena tulis apa yang aku nak beli, berapa duit aku nak bawa, benda-benda macam tu lah. Sama, banyak pengajaran yang kita boleh belajar ni daripada PKP yang sedang berlangsung ni. Banyak sangat yang kita boleh belajar, alright. Teruskan juga, kalau anda ada soalan pun boleh boleh awak komen dekat sini, apa mungkin soalan yang awak nak. Dan kita juga ada Umizi juga ada kat sini. Jadi hari ni memang kita santai-santai dululah. Kita tengok cuaca dekat Kuala Lumpur ni, Allahu Akbar, best gila. Hari ni saya tengok kat luar saya ni, kat luar je saya nampak orang berjoging. Sebab dekat sebelah kiri ni, depan lah office ni, sebenarnya belakang lah. Depan tu dia depan lebih pada jalan besar kan. Kat sini kita ada danau belakang ni. So danau ni tempat orang berjoging. Memang sejuk lah kita tengok danau tu kan. Alhamdulillah. Macam ya Allah, nikmat Allah tu. Dia bagi kebahagiaan kepada kita. Jadi di Singapura cuaca redup, Mizi. Okey, Singapura cuaca redup. Lama aku tak buat program kat Singapura. Mendaki ada call saya untuk buat program online sebab dah lama tak buat offline. Jadi kita nak buat online. Dia panggil saya untuk buat online. InsyaAllah online, sekarang online makin meningkat lah. Tapi saya juga kat sini, saya ni bukanlah terror sangat online ni, tak tahulah macam mana benda. Tapi saya buat saja sebab rezeki ni Allah punya tau. Kau tak perlu nak risau dengan macam mana kehebatan orang tau. Jangan risau. Ini kadang-kadang yang buatkan ramai orang kita risau dan kita tak dapat matlamat kita. Matlamat yang kita tetapkan kita tak dapat sebab kita ni risau sangat dengan orang lain tau. Oh, dia punya canggih lah, dia boleh buat lah, dia punya viewer macam banyak lah. Jangan risau benda-benda tu semua. Alright, kita punya rezeki kita ada, kita buat saja. Dan Allah ni maha melihat tau. Kau buat dan kau dapat lah. Serius lah. Dan macam saya dalam kepala otak aku ni, aku lain. Aku ni memang lain. Otak aku, semalam ada orang tanya kan, dia tanya, Abang Abu cakap dalam live tu, Abang Abu cakap Abang Abu ada 20,000 orang, 30,000 orang tengok. Macam mana Abang Abu Macam mana Abang cakap? Tapi saya tengok 13 orang, 15 orang. Apa yang Abang Abu cakap macam tu? Itu dia. Itu yang sebenarnya orang tak faham. Sebenarnya benda tu memanglah 13 orang tengok, tapi minda aku, perasaan aku punya kata orang tu my feeling is 13,000 is now watching. Feeling. Sebab kita tak faham minda kita ni memerlukan feeling untuk menjadikan dia reality. Dan apa yang berlaku adalah satu, saya bersemangat. Sebab apa? Saya nampak 13,000, saya nampak 15,000, saya nampak 21,000 walaupun hanya 21 orang tengok. Itu bukan masalah. Sebab feeling saya ni akan membawa benda yang saya nak tadi. 13,000. Hasil yang saya dapat, insya-Allah dia 13,000 punya penonton punya hasil. Alright, hasil yang akan dibawa oleh feeling saya ni adalah benda tu. Itu yang mengekalkan. Walaupun nampak, tapi nampak kita boleh rasa benda tu. Itu sebenarnya untuk mengekalkan. Benda ni daripada awal dulu. Daripada zaman aku buat insurans dulu, macam tu juga. Aku jual MLM pun macam tu juga. Kan? Dan aku pergi kan, orang tu tak akan beli ataupun dia reject. Tapi dalam kepala otak aku cakap, dia ni nak beli banyak. Terima kasih Nolak. Terima kasih kerana beli banyak. Macam tu tau. Aku punya perasaan macam tu. Dan you know what? Memang hasil aku memang macam orang banyak orang beli. Dan saya meningkat dalam saya punya status tu kan. Dalam MLM dia panggil dia punya leadershipnya
level tu kan, saya naik dengan cepat. Sebab hasil saya memang bagus. Lepas tu sama juga dengan insurans. Kan, insurans pun saya buat, saya memang menganggap orang yang mungkin tak beli ni pun dia dah beli. Saya main jumpa je, terima kasih kerana Nolak bagi saya peluang kan. Tapi Alhamdulillah saya jadi rookie agent dalam first year and all those stuff. Sebab benda tu saya ada daripada dulu sampailah sekarang ni. Benda tu saya letakkan sebagai satu sebab untuk kita kena bersemangat. Alright, kena positif. Jadi walaupun benda tu tak real, tapi dalam minda it's real. This is the formula of fake it to make it. Ini baru formula fake it to make it. Bukan fake it dengan pakai lawa whatever tapi tak ada duit tapi nak belagak. That is wrong teaching. Alright. Okay, so kita ada siapa ni? Okay, di Singapura, Cuaca Redok, Nurul Ain Mokki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Listkan bajet sebelum belanja. Yes. Training apa kat Mendaki? Pasal duit lah aku, apa lagi dia nak panggil? Mesti pasal duit punya. Tak ada benda-benda selain daripada duit aku akan cerita. Alright. Orang semua cakap aku ni mata duitan. Lantang kalau nak cakap apa mata duitan ke, mata tak duitan ke, memang aku nak ajar pasal duit. Zul, betul bang, don't compare diri dengan. Yes, betul, just keep doing it. Nuril, positive thinking, mind yang baik, sentiasa bersangka baik, feeling yang bagus, membangun, minda yang positif. Right? So ini adalah benda-benda yang perlu kita ada untuk kita meningkatkan diri kita punya permulaan. Sebab tu kita nak start dengan the right beginning, right start. Alright, when you want to have right start, it must begin dengan your feeling and your mindset. Alright, just keep that and move forward. Dan awak akan dapat hasil yang orang yang besar-besar ni dapat, kita pun dapat hasil yang sama, babe. Sebab apa? Minda kita sama je dengan dia. Mungkin level kita, cara kita mungkin berbeza, tapi minda kita, masih memikirkan benda-benda macam tu. Clear tu clear? So saya nak anda yang ikut Abang Abu ni, yang rasa macam down ni, jangan, stop it. Alright, itu adalah satu false start dalam kehidupan kita. Kita start dengan berjemaah dekat masjid. That's the best. Alright, best start. Berjemaah, pergi berjemaah kat masjid, solat dengan imam sana. Sebelum tu buat solat sunat fajar tu, solat 2 rakaat yang dia lebih dia lebih kata orang tu lebih besar kekayaan ni kan, daripada dunia ni semua kan. Solat 2 rakaat tu buat, alright, duduk sedekah, niatkan ya Allah, aku hari-hari aku nak sedekah. Alright, hari-hari aku nak sedekah yang ada dalam kocek. Kalau bawa 50, masukkan 50. Okey, kalau tak berani jangan buat dulu, tapi you buat. Kalau you memang yakin, ya Allah, you akan nampak sesuatu yang luar biasa. Jangan buat kerana awak akan dapat balasan. Ni sebaliknya, awak buat ikhlas kerana yakin dengan apa yang Allah dah janji kan. Jadi buat benda-benda macam tu untuk kita get started. Alright, hari ni bukan sesi tu sebenarnya. Saya ada benda lain yang saya nak kongsi, tapi disebabkan ada yang dah tanya kan, so saya cerita sajalah sikit-sikit. Alright, apa kata kita share? Alright, jangan dengar saya saja, share dengan member-member lain. Cuba tekan share. Alright, tekan, biarlah 14,000 ni menjadi kenyataan. Saya dah nampak 14,000 sekarang tengah tengok. Alhamdulillah. Alright, love tu jangan tinggal. Love tu adalah benda yang saya nak reality love, 1,000 lebih setiap hari. Alright, kita tengok 643 je love. Mana boleh macam ni? Tak boleh macam tu. Come on. Just tekan lagi. Alright, kita nak tengok lagi ramai yang tekan love. Nampaknya macam stop pula tekan love ni. Alright, kita ada Syarul Shah kat sini. Zahra Ali, apa khabar Zahra Ali? Syarul Shah, Linda Wati dan Jamakia. Muhammad Amin juga ada kat sini. Kita bagi tepukan mereka. Tepukan untuk semua yang datang. Bersama-sama nak dengar. Alright, hari ni nak dapatkan semangat. Kita naikkan semangat sikit. Alright, ada satu perkataan yang boleh naikkan kita semangat tau. Perkataan ni sebenarnya adalah I can, brother. I can. A-C-A-N. I can. I can ni benda yang saya selalu buat masa dalam satu situasi yang saya ada macam challenges tau. So masa tu set challenges kan. Satu benda yang saya belajar, I can. Benda ni saya belajar masa saya jalan atas api tu, atas bara api kan. Apa tu? Alah, nama dia tu Tony Robbins. Masa dia datang kat Singapura, dia letaklah bara api tu, dia suruh atas naik kan. Dan dia satu perkataan yang orang cakap tu, cool mas. Nampak perkataan kita meredup, menjadikan api yang panas tu macam tak ada benda. Cool mas. Tengok depan, jangan tengok api, tengok depan. Cool mas, apa yang nak? Cool mas. Semua api, lepas babe, dahsyat babe. So daripada situ saya dah mula buat something. Bila orang cakap tak boleh, cakap I can. Just like buat saja. Like banyak benda yang saya dapat daripada benda-benda macam tu. Jadi saya nak anda sentiasa dalam keadaan macam tu. Share
tolong share kepada member-member, sebab saya pasti benda yang kita share ni pasti akan membawa kebaikan pada diri kita. Sebab bila kita share benda yang baik, benda baik tu akan benda baik tu kan akan dia semua ni makhluk Allah tau. Benda baik tu akan datang balik kepada kita sebab dia rindu kat kita. Sebab semua ni dicipta untuk kebaikan. Jadi bila kita buat kebaikan, dia akan datang balik, tak akan rindu kat kita. Dia datang balik dengan kebaikan banyak. Kita buat lagi. Dia datang balik. Kita buat lagi. Dia datang balik. Wah, sebab dia rindu dengan kita sebab dia nak kita buat lagi. Kita buat lagi. Dia datang banyak lagi. Kita buat lagi. Banyak lagi. Macam itulah So terus akan tekan lagi. Tekan sampai 800 dah. 841 dah. Zul, macam mana badan dah kurus ke? Badan dah kurus. Kalau badan dah kurus, boleh lah. Kan, Abang Abu hari ni memang hari Jumaat ni saya tak puasa lah. Tapi saya makan ni apa ni? Ini apa ni? Kacang kuda. Tadi saya pergi bawah, saya beli kacang kuda. Alright, sambil tu apa awak punya minuman kegemaran? Kita nak cerita sikit minuman kegemaran dulu. Lepas saya dapat 1000 baru kita masuk bab kita yang kita nak kongsi. Kita bagi anda, saya minuman kegemaran setelah saya dah mula discuss dengan adik-adik kita seorang, Dr. Niza. Dr. Niza ni dia duduk dekat Sungai Petani. Dan dia ada 3 klinik sekarang dan dia masuk kelas bambu, kita cerita-cerita dan salah satu topik kita cerita adalah pasal gula tau. Gula kan. So bila gula, dia cakap gula ni kena stop, jangan minum gula. Saya pun kenapa kan tanya lah, ada nanti kencing manis, benda-benda macam tu. Dan dia cakap gula ni tak ada benda pun. Dia sebenarnya satu dadah yang paling dahsyat daripada heroin adalah gula je. Sebab gula ni dia ketagih, dia akan ketagih dan kita tak nampak ketagihan dia sampai bila kita minum sesuatu tak ada gula, kita akan rasa macam apa ni tak sedap. Itu gula. Jadi saya daripada hari tu saya dah mula stop dan saya minum semua tak ada gula. Nescafe saya minum tak ada gula. Tapi mula-mula saya minum Nescafe yang tak ada gula tu tau. Letak susu cair, Nescafe Z, sebab susu pekat tu ada gula. Lepas tu saya minum, saya macam payau sikit, macam rasa tak sedap. Lala saya tukar kepada Tesi. Dan daripada situlah bermulanya saya minum Tesi ni. Gimana-mana Tesi kosong. Jadi ini adalah Tesi kosong. Alright? Teh limau tu bagus, tak ada gula. Jangan praktis gula lah. Gula kita stop. Alright, gula kita stop gula. Maksud stop ni bukanlah stop completely kan. Mungkin seminggu sekali ke, ataupun dalam bahan-bahan lain memang dia orang campur gula barang makanan kita kan. Barang makanan kita ni dia memang dah ada gula dah. Alright, so itulah. So jangan terperanjat kalau kita minum tanpa gula ni lagi sedap. Ataupun madu tadi. Okey, madu pun is something yang good untuk kita buat, tapi jangan terlebih-lebih lah madu ni. Madu ni ada dia punya sukatan-sukatan tertentu. Betul? Alright, okay, itu sedikit lah. Macam tu lah kita TO limau. Siapa lagi? Andy dia TO je. TO Zul Apple. Yes bang, just cut your sugar. Potong habis, memang habis. Lemon O madu Lemon O madu. Alright, okay. Something interesting, Lemon O madu. Apa lagi? Share. Kat sini ada 16,000 orang ni. Come on, share. Apa yang awak suka minuman kegemaran anda. Tekan kat situ. Alright, saya nak tengok minuman kegemaran kau. Aku ni kepo sikit. Alright, sambil-sambil tu janganlah lupa untuk terus share kepada member-member ni. Alright, kepada adik-beradik semua ni, grup-grup yang ni semua kita share. Mudah-mudahan mereka juga akan datang sekejap lagi untuk bertanya soalan. Sebab ada pula kelas Abang Abu semalam, ada kelas saya, kelas Zoom lah. Dia habis ke 4 pagi. Apa yang kita belajar sampai 4 pagi? Aku pun yang mengajar pun tidur. Tapi dia sambung balik. Dia berbual, dia belajar vision board lah, apalah semua sampai 4 pagi. Wih, semangat tu adik-adik aku ni. Alright. Okay, Andy Sani dia cakap Chinese tea best. Alright. Mahfuza minum kopi. Alright, Mahfuza minum kopi. Kopi. Semalam saya, day before semalam saya minum kopi Syria. Kopi Syria ni, dia nice lah. Dia punya smell, dia punya taste dia lain daripada kopi-kopi yang kita biasa kan. Kalau selalu kita minum dekat Starbucks, kita minum dekat Coffee Bean, kopi dia more American tau. Tapi kopi Syria ni dia more Mediterranean, that means Arabic country. Dia punya bau dia lain sikit dan taste dia nice. Saya macam rasa interesting. So mungkin saya nak
cakap dengan Anas, why not kita buat benda ni kan, maybe he can start as his business kan, dapat idea. Sebab kopi tu sedap, kopi tu saya rasa ramai orang akan minat dan dia akan jadi satu trend viral baru. Saya dah cakap dengan brother Anas untuk get started. Alright, now kita juga ada siapa kat sini? Lain, come on, cuba tekan. Kenapa macam malas sangat? Just tekan kopi O, teh O. Ini pun tak boleh buat. Nak kaya tapi tak nak buat kerja. Apa benda ni? Cuba tekan. Tekan apa yang awak suka minum. Teh karak. Apa tu teh karak, Suhaimi? Teh karak tu apa? Aku tak pernah pula minum teh karak. Teh karak. Apa tu teh karak? Alright, wine of Arab. Wow. Wine of Arab. Ada Ustaz? Apa wine of Arab? Saya nak try juga Ustaz. Minum wine. Mai kita minum wine. Dia dah macam dah boleh menimbulkan fitnah. Tak boleh Ustaz. Nanti orang cakap, abang Abu, dah lah aku ada botol satu. Tu hari pergi mana dia orang kasih botol macam botol bir. Tapi dalam madu. Tapi macam botol wine. Ada pula hari tu ada satu kawan datang. Dia cakap, Bu, apa ni? Ni madu lah babe. Dia ingat saya makan wine. Tapi of course, air masak. Alright, air masak. Jangan ketawa, air masak. Sebab saya banyak kali pergi order kat kedai mamak. Air masak, saya cakap air suam. Air suam, kan? Tapi ada kedai dia charge sampai RM1 air suam, babe. Ada kedai. Sampai RM1 air suam dia charge. Aku pun pelik. Apalah. Boleh macam tu, kan? Tapi apa-apa pun kita... Milo Syahidah, minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Aku ingat lagi lagu tu. Saya minum kopi O kosong. Alright, wah dahsyat tu kopi O kosong bukan senang. Oh, teh karak, teh herbal. Okey. Abang Wan dah bagi tahu. Abang Wan ni dia penyelidik. Abang Wan ni saya suka abang Wan ni. Dia ni penyelidik tau. Dia selidik habis-habis semua benda. Semua benda diselidik sampai ke dalam, sampai dah tak ada benda nak selidik. Itu kekuatan Abang Wan. Nak tanya apa-apa, tanya Abang Wan, insya-Allah dia boleh kasih. Abang Alwi lah kita panggil. Alright, ni semua adik-beradik. Okay, so adik-beradik ni pagi ni insya-Allah ada 5 lagi. Apa sahaja dia stop dekat 995 love tu? Apa stop? Tekan lagi banyak-banyak lagi. Kita nak 1000 lebih. Dah 1000 lebih baru saya nak share hari ini punya topik. Tapi sebelum tu saya juga nak tercapai. Sikit, satu lagi. 999. Ya Allah, satu pun lambat. Apalah korang ni. Alhamdulillah dah settle. Alright. So dah settle kepuasan kita. Sejarah kopi dulu ia disebut wine of Arab. Oh, sebab orang Eropah datang Arab minum kopi dan hilang masalah. Sebab tu disebut mereka dulu wine of. Tapi betul lah, saya rasa saya setuju sebab bila saya minum kopi semalam 2 hari yang lepas dekat rumah Brother Anas kan, dia buatkan kopi tu dia pekat, dia kecil je, gelas kecil tu. Lepas tu saya minum, dia memang rasa lain. Dia rasa macam sedap, macam hilang masalah. Minum kopi tu hilang masalah. Kan dia macam tu, memang betul lah. So kopi tu kita nak ambil jadi agent lah. Jadi agent. Jadi adik-beradik ni boleh belilah. Siapa nak jadi agent, cakap cepat. So kita nak buka agent untuk adik-beradik yang nak jual kopi pula. Kopi Arab susah nak dapat ni daripada Syria. Alright, Lia Tahir pun ada kat sini. Nurul Fatihah Azman, Linda Mike. Alright, ada kat sini Linda Mike. So how are you guys? And alright, now kita nak go into 9.30 dah. Kita nak soalan. Adakah soalan-soalan yang mungkin anda nak Abang Abu jawab sebelum kita nak masuk pada bab hari ini? The lessons of the cliff dia panggil. The cleaver. Dia ada benda yang kita boleh belajar dalam kita mencapai matlamat ni. Ada beberapa perkara yang perlu kita lalui dan perlu kita amalkan, perlu kita lakukan. Apa 3 benda yang dia boleh menjadikan kita mencapai matlamat dengan cepat? Dia bukan tak boleh capai, dia capai. Tapi cepat atau lambat, itu kita nak kan. Semua orang nak cepat, betul? Cara cepat macam mana? Apa yang perlu kita lakukan untuk kita dapat dengan cepat matlamat? Nak matlamat kewangan lah. Saya kalau cerita pasal bisnes ataupun pasal duit, kalau pasal ibadah, tanya Ustaz. Ustaz lebih arif dalam bab ibadah. Saya ni buat je. Alright. Kita ada Hilmi. Hilmi, apa khabar Terengganu? Terengganu pun dah ada kes. Alright, nampaknya kes merebak dan dia menurun dari segi numbers tapi dia merebak dari segi kawasan. Itu yang kita kena berhati-hati. Semua negeri dan semua negara dah tangguh program-program skala besar lah. Tapi setakat 20 orang, 15 orang tu masih boleh dengan SOP yang ketat sangat, insya-Allah.
Alright, apa-apa pun kita tak nak ambil apa-apa kata orang tu risiko dalam perkara ni, jadi kita stop. Apa-apa pun dah stop. Sebenarnya kita patut ada something berlaku pada esok dan lusa, tapi kita stop sebab tak nak ada apa-apa masalah. Alright, tea strawberry Cameron Highland. Oh, Syahrul Shah, tea strawberry kat Cameron Highland. Saya macam pernah minum kot. Sebab dulu ada masa saya pergi, dia orang cerita pasal tea strawberry ke apa dekat Cameron kan, semua strawberry lah apa tu kan. Macam pernah lah, tapi saya tak tahu sangat. Saya terlupa. Rosliza Razali, dan kita beri tepukan kepada anda. Kita bagi DJ Hon. Okey, soalan pertama. Ada satu soalan, dia sebagai makanan minda untuk saya. Awak tanya je soalan, saya dapat makanan, saya akan teruskan dengan hari ini punya benda yang kita nak. Alright? Okay. So, saya nak cerita pasal something yang interesting. Alright, untuk kita nak dapatkan sesuatu, dia ada 3 benda. Alright, 3 benda yang perlu kita lalu atau lakukan untuk kita dapat matlamat kita dengan cepat. Yang itulah yang saya nak kongsikan, dan saya nak minum tesi saya. Bismillah. Walaupun dia tak ada gula, dia rasa macam sedap sangat. Alright, sambil tu kita makan kacang kuda sikit. Okay, ada soalan? Alright, soalan. Come on, soalan. Dan share, ramai-ramai share. Mana adik-adik aku ni semua tidur lagi? Jangan tidur mentah-mentah. Hari ni Jumaat. Ada tempat dia macam Johor ni, dia cuti Jumaat. Jangan tidur sampai nanti Johor baru dibangun. Jangan. Bangun pagi. Sebelum matahari terbit, kena terbit. Boleh? Ada soalan ke? Tak ada? Come on. Satu soalan untuk saya get that semangat untuk just move forward. Sebab soalan anda ni adalah makanan minda saya. Jadi awak kena tanya. Ada 13,000 penonton ni. 14,000 ni tengok. Kan 14,000 takkan satu orang tak boleh tanya soalan. Ataupun memang tak ada soalan. Memang korang nak tengok Abang Abu bercakap je. Tak ada soalan. Bila tanya soalan saya boleh jawab. Kan? Tanya satu soalan. Ada. Apa ni? Soalan pasal duit, pasal apa, ataupun pasal apa-apalah, open. Open question. Tak semestinya pasal duit saja. It can be anything. Mengenai perasaan ke, mengenai apa sajalah. Tanya je. Boleh? Semua macam tak nak layan aku je. Ni nampak ni, nampak. Ni kan. Ini masa accident dulu. Kat ni. Masa ke accident, saya punya ni pecah. Ni semua pecah. Kan? Dia pecah. Accident yang mengerikan, nampak ni. Ni. Ni juga. Alright. Pecah. Okay, Syahidah Osman dia tanya macam mana nak atasi masalah kebocoran duit. Tampal je lah. Alright. Dia kebocoran tu bukan pasal duit, pasal kau tak disiplin, tak letakkan satu guidance. Alright, tak ada satu guidance. Apa method yang cepat melipatkan duit? Alright, nak method, join program ni. Tak, saya tak tipu, saya tak bohong. Join program ni, insyaAllah awak akan belajar macam mana nak cepat. Ni dia. Right, apa method yang cepat melipat gandakan duit, awak boleh join program ni. InsyaAllah awak akan belajar sesuatu yang saya rasa memang akan memberikan awak the idea macam mana nak menggandakan dengan cepat. Walaupun mungkin tak ada duit dia bukan menggandakan saja bahagian tak ada duit pun, ataupun duit dia sikit sangat, dia nak banyakkan duit. Ni program dia datang. Okey, dan awak belajar macam mana nak menggandakan, macam mana nak nak cepatkan proses dapat duit apa tu semua ada dekat situ. So boleh je terus daftarkan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Dia 17 hari bulan, maksudnya dia lagi seminggu lebih. Seminggu. Ada lagi seminggu. Alright, hari Sabtu 2 sampai 7. Okey. Awak boleh dapat benda tu. Okey, ada banyak soalan ni, bagus. Aku tanya satu, dia tanya banyak. Boleh. InsyaAllah saya jawab. Satu persatu saya jawab. Okey.
Ni untuk yang siapa tadi? Umi Umi. Ni. Okey, tu saya punya link tu. Saya dah bagi link tu, boleh tekan kat situ awak dapat. Alright, now. Syahidah macam mana atasi masalah? Okey, awak mulakan dengan apa yang Abu cakap Kalau awak tak nak datang kelas saya, awak mulakan dengan menulis. Menulis perbelanjaan awak. Just menulis saja. Ambil menulis saja. Alright, menulis dan kemudian awak perhatikan apa yang awak belanja. Apa yang awak belanja dan awak kat situ akan nampak satu idea sebenarnya aku telah belanja ke benda-benda yang tak perlu ataupun benda-benda yang mengambil duit yang lebih ataupun aku boleh benda tu boleh dikurangkan tapi aku buat juga. Jadi awak akan dapat sesuatu daripada situ. Jadi pada pandangan Abang Abu, awak perlu menulis untuk mengurangkan. Tu step pertama. Dia ada banyak step tapi tu bermula dengan at least benda tu, right? Patutkah kita set aside 10% of our pay for business kecil-kecilan, at least ada start, kira secara konsisten? Why not? Sebab the maximum ataupun the best minimum adalah 30% of our income should be channel untuk benda-benda yang bawa keuntungan. Contohnya tadi nak start business, nak melabur, nak pergi belajar, dapatkan ilmu yang boleh memberikan kita pulangan kan yang baik. So you can do that. Alright, boleh 10% insya-Allah. Macam mana nak kekal positif bila ada orang sekeliling kita merendahkan usaha kita? Yang kau kisah sangat dengan orang sebelah kau ni kenapa? Alright, yang penting kita nak kekal positif, kita ingat Allah je. Kita buat benda ni untuk Allah. Kita buat benda yang kita buat untuk Allah. Jadi kenapa kita nak macam down sangat dengan apa orang cakap? Kan? Jangan kita jangan endahkan benda ni. Jadikan dia positif. Macam Abang Abu juga sekarang kau tengok. Kalau ikut logik aku kan, aku cakap, ya Allah, apa benda lah aku buat ni 17 orang tengok, 16 orang tengok. Aku akan rasa down, aku tak buat lagi benda ni. Tapi is that my motive? My motive bukan pasal orang ni nak tengok. Apa ilmu yang saya share ni boleh sampai even satu orang. Kalau satu orang tu dapat pun, saya dah dapat saya punya kepuasan. Alright, saya punya sebab saya buat benda ni tercapai. Jadi, jangan kita kita indah sangat dengan apa orang cakap. Sebaliknya kita yang kena jadikan diri kita positif. Contohnya kan, macam aku orang cakap, bodoh pandai. Bodoh pandai. Tak boleh, boleh. Dia macam, tak boleh, boleh. Hitam, putih. Dia macam tu. So aku kena cakap dengan diri aku. Sebab apa orang cakap pasal aku tak penting langsung. Apa yang aku cakap pada diri aku sendiri lah yang sangat paling penting. Yang paling penting adalah benda yang aku cakap pada diri aku. Alright? Okay, Lindawati, don't worry about that. Berdoa dan just move forward. Alright? Okay. Alright, okay, good. Terima kasih Abang Abu. Alright, Syahidah Osman, Lindawati. Alright. Siti Zural cakap, does every business need a dedicated coach? Alright. It's depend. Okay, it's depend. You know, sometimes you don't need a dedicated coach, but you need coaches. A range of coaches. Alright, a range of coaches to improve on certain aspect of your business. Benda tu penting. Sebab dalam bisnes dia ada banyak aspek. Alright? Memang semua orang tu tahu semua. Tapi kita boleh juga memilih coaches yang kita nak dalam benda tu. Dia macam ni, macam main bola kan. Kita tengok yang terror lah, Ronaldo. Dia ada fitness coach dia. Dia ada nutrition coach dia. Dia ada banyak coach-coach yang dia actually employ untuk dapatkan itu. Sebab dia ada duit yang banyak. So dia bolehlah dapatkan banyak punya servis punya coach. Tapi bila kita tak ada, kita kena lihat apa yang aku penting sekali untuk aku. Alright? Dan coach ni bukan semestinya orang tau. Coach ni boleh jadi buku. Buku boleh jadi coach. Seminar boleh jadi coach. Video macam ni boleh jadi coach. Clear ke clear? Ataupun sesuatu yang terjadi di depan kita tu pun boleh jadi coach. Kita boleh belajar daripada benda tu. Alright? So itu saya punya pandangan. Tapi kalau kau nak satu coach yang dedicated untuk mengajar, jangan lupa untuk join program Biak Duit ni. Biak Duit ni kau join dulu, lepas tu kau akan tahu apa yang sebenarnya kau boleh dapat daripada banyak benda-benda lain. Alright? Just 199 untuk 7 jam 8 jam sebenarnya. So dia ada satu minggu tu 2 hingga 7 kita akan cerita semua aspek. Lepas tu seminggu tu saya akan bagi practical work untuk awak. Lepas practical kita datang balik 3 jam untuk kita close. Kita nak tengok apa terjadi. Lepas tu saya introduce benda yang lain mungkin akan bantu awak. Alright? Itu yang Abang Abu dah sediakan. Jadi jangan lepaskan peluang bagi anda yang betul-betul berminat. Betul-betul nak tahu, betul-betul nak Abang Abu bantu dia. Like benda-benda tu please.
Alright, dan sampai kepada member-member, memang takkan, insyaAllah tak ada kerugian lah, insyaAllah lah Alright, Mona Lisa Tengs, Fifi Kamil, alright, Faizal AR, semua ni terima kasih. Dan saya nak bagi tepukan sebelum saya nak start sesi pada hari ni, sebab kita belum start lagi ni sesi. Ramai yang datang nak dengar apa tip hari ni. Ni kau main cerita benda-benda entah apa benda kan. Tak, cerita-cerita je. Kita cerita semua benda-benda yang bagus, insyaAllah. Alright, so dah masuk soalan. Alhamdulillah, terima kasih kerana bagi yang tanya soalan, kita nak bagi DJ Hon kepada anda. Kerana anda tanya soalan, bagi yang komen, kita nak bagi anda tepukan kerana komen. Bagi yang menonton, saya nak bagi anda juga satu. Alright, alright. Dan terus share dan kongsikan kepada ramai kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan pada hari ini akan sampai juga pada mereka. Alright, hari ini Abang pun nak cerita pasal mencapai matlamat dan apa sebenarnya kita perlu buat untuk kita mencapai matlamat dengan cepat. Dan dalam matlamat yang saya nak sebut ni adalah matlamat kewangan. Kita nak capai 1 juta, kita nak capai 10 juta, kita nak dapat 100 juta, kita nak dapat 1,000, kita nak dapat 10,000. Tak kisahlah amount dia. Tak kisahlah apa pun amount dia, kita perlu buat beberapa benda. Ambil satu, kita nak memancing. Contohnya memancing. Bila kita nak pergi memancing ni, saya ni bukanlah memancing, tapi saya nampak analogi memancing ni cantik. Sebab bila kita nak memancing, kita tahu tau, kalau kita pergi memancing tempat yang biasa, contohnya tempat yang biasa je kita mancing satu, dia tak ada ikan yang banyak. Lepas tu kita ikan je tak banyak dan dia juga macam susah nak tangkap. Sebab ikan tak banyak, susah nak tangkap. Jadi kita ni macam susah nak capai kita punya matlamat nak tangkap ikan tadi. Tapi kalau kita fikir kan, ada tempat-tempat ni kan, ada tempat-tempat ni yang kalau kita pergi jauh sikit, contohnya kita tahu ada satu tempat ni memang susah nak pergi. Susah nak pergi. Tapi kalau pergi kat situ, ikan banyak, kita boleh tangkap dengan mudah dan sebagainya. Nampak? So, kalau kita nak capai matlamat kita tangkap ikan yang banyak, kita kena pergi kat sana. Jadi, itulah yang selalunya orang tak buat. Dia nak dia nak banyak, tapi dia nak buat benda tempat yang biasa. Maksud saya, kalau kita nak lagi cepat kita capai matlamat kita tadi, kita perlu mengambil risiko yang lebih tinggi. Tu maksud dia. Risiko dia lebih tinggi. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang berjaya ni, dia akan melakukan benda-benda yang memang berisiko lebih tinggi daripada biasa. Dia tak akan buat benda-benda biasa. Sebab tu dia boleh capai dengan cepat. Jadi kita fikirkan, ada tak benda yang kita buat ni untuk mencapai tadi, risiko atau benda yang biasa-biasa saja. Jadi, check that one. Alright. Sebab tu bila kita nak mencapai matlamat, kita kena fikirkan apa benda yang aku boleh buat yang memang ada risiko, tapi aku boleh dapat pulangan yang dengan cepat. Aku boleh capai matlamat dengan cepat. Contoh tadi adalah ikan tadi. Jadi kita perlu pula buat persediaan nak pergi sana. Nampak? Kita nak pergi sana, kita nak siapkan benda-benda supaya kita boleh pergi sana. Mungkin ada halangan, mungkin ada ni, kita mula study macam mana aku nak pergi sana. Sebab kat situlah ada. Tapi kalau aku just ambil yang ada depan aku ni, aku mula mancing ni kan, dia bukan depan aku, dia kena tahu tempatnya kat mana. Alright, so itu yang perlu kita lakukan dalam kita nak mencapai 1 juta atau 10 juta yang kita nak tadi. Kita perlu tahu apa risiko yang perlu aku ambil. Adakah risiko aku ni cukup untuk aku dapat dengan cepat? Dia macam tu. So tanya benda tu pada diri kita supaya kita tahu kita ni ada tak risiko. Maksudnya, sanggup tak kita nak bekerja malam sikit sampai malam? Sanggup tak kita nak berurusan selalu turun naik nak dapatkan benda tu? Alright, sanggup tak kita mengambil that kind of like situation? Sebab kalau kita hanya mungkin contohnya lah, kita jual kita jual kat tepi jalan lah, contoh kita jual kat tepi jalan. Kita jual lah, dapat pulangan. Saya tak cakap tepi jalan tu tak boleh buat kaya. Ada tepi jalan ni dia kaya dan jutawan. Jangan main-main. Kita nampak je tepi jalan, apa benda ni, bisnes tepi jalan. Hello, dia ada banglo besar, dia ada kereta besar, dia ada investment banyak. Jadi jangan kita judge the book by its cover, right? Tapi apa yang saya nak bagi tahu, bila kita just mengharapkan orang-orang yang lalu lalang kat situ, mungkin kita tak bolehlah capai matlamat kita yang mungkin nak 10 juta, 20 juta ni dengan cepat. Tapi kalau kita ada risiko, kita ambil apa risiko dia? Contoh ni berlaku di Singapura. Okay, bila kita ada produk ni, nasi lemak je, nasi lemak. Mungkin nasi lemak ni kita jual-jual kat situ, kita dapatlah beberapa. Tapi
Contohnya, let's say kita naik satu tempat, Mak Saleh punya tempat lah. Kita cakap ni Mak Saleh punya IBM Tower. Alright, kita naik atas, kita nak cakap dia, okay, aku nak supply nasi lemak untuk korang punya meeting. Berani tak buat benda tu? Sebab apa? Kalau kita berani awakkan terperanjat, mungkin dekat situ ada satu benda yang besar berlaku pada seorang, saya tak nak bagi tahu siapa, tapi apabila dia pergi, dia punya presentation nasi lemak dia biasa saja. Tetapi apabila dia pergi sana, dia baru tahu yang sebenarnya dia kena ubah presentation nasi lemak dia, dia kena letak dalam box yang betul. Sebab Mak Saleh ni dia nak nasi lemak, tapi presentation dia tak jadikan mereka tu nak order. Jadi bila dia datang balik, dia fikir dan dia mula buat satu presentation dan dia pergi balik, dia memang dapat order. Sekarang dia just supply nasi lemak saja dekat Mak Saleh punya company. Setiap meeting ada dan Mak Saleh ni bukan sikit dia punya, ni kat Singapore. Alright, dia punya order, dia punya meetings yang memang selalu ada. So dia dah jadi regular kat situ. Suddenly dia dapat capai target dia dengan cepat. Nampak? Apa yang saya maksudkan tu, adakah kita willing to take that kind of like risk? Adakah kita nak mengambil risiko untuk di-rejected? Adakah kita bersedia untuk ditolak? Adakah kita bersedia untuk dikecam, dikritik produk kita dan sebagainya? Kalau kita bersedia, that means you are in the right track untuk mencapai matlamat kewangan dengan cepat. Boleh? So itu yang first kali. Alright, itu yang first. Ini balik kepada yang kedua pula. Apa yang perlu kita ada untuk kita mencapai matlamat dengan cepat? Ini soalan tadi, siapa Siti Zura dia tanya kan. Perlu tak ada coach? Yes. Kita bukan perlu ada coach, tapi kita kena ada guide. Kadang-kadang coach ni tak cukup. Kita kena ada guide. Guide dengan coach dia berlainan. Coach ni dia mungkin dia cakap, okay, buat ni, buat tu, buat ni. Tapi dia takkan guide kita macam mana nak buat. Sebab mungkin dia tak ada pengalaman. Coach ni tak semestinya dia ada pengalaman. Alright, dia mungkin adalah seorang coach yang bagus, dia boleh bagi technicality, dia boleh bagi itu sebab mungkin dia belajar tinggi dan sebagainya. Tapi seorang guide ni adalah orang yang dah lalu dah. Kenapa kita nak naik Everest tu kena ada guide? Sebab guide ni dia dah selalu turun naik. Dia tahulah kat mana danger, tak mana ni semua. Dia boleh memimpin kita. So, untuk capai matlamat juta, 100 ribu ataupun 100 juta, whatever ni, kita kena ada guide. Apa tu guide? Orang yang dah pernah buat benda yang awak nak buat. Awak dah nak buat 1 juta, orang tu dah buat, dia can guide. Kalau orang tu dah buat 10 juta, dia can guide. Tapi juta yang betul, jangan menipu pula awak. Kadang-kadang manusia sekarang dia scam. Kan, dia tunjuk kereta besar, rumah besar, whatever. Tapi kalau kita tengok back betul-betul, mungkin dia tidak mempunyai benda yang dia gembar-gemburkan. Sebab tu, dalam mencari guide, kita kena cari guide yang memang betul-betul dah buat benda ni. Kita hari ni boleh semak dengan Facebook, kita tengok je 2 tahun dulu dia buat apa, 3 tahun dulu dia buat apa, 10 tahun dulu dia buat apa. Adakah orang ni memang dia jenis yang dia tukar-tukar, dan that is not a good guide. Tapi kalau satu guide yang awak tengok 10 tahun dulu dia memang buat benda ni, dia memang buat lagi, dah 20 tahun dia buat benda ni, then these people are the real guide. Dan dia pula ada experience untuk contohnya seorang business, coach dalam business. Coach dia boleh coach je. Aku pergi, aku attend, aku ambil satu sijil coaches dekat mana-mana, dekat macam-macam tempat dia bagi coach. Alright, lepas tu kita pun nama coach business. Tapi kita tak ada pernah pun buat business. Alright, itu adalah coach. Macam, alright, let's say Abang Bu. Abang Bu is not a coach. I'm a guide. Dalam business, saya boleh guide awak sebab saya dah lalu benda ni. Dalam saham, saya boleh guide sebab saya memang dah buat benda tu. Dalam property, saya boleh guide sebab saya bukan hanya speaker, tapi saya adalah orang yang buat. Maksudnya guide. So you kena ada satu guide yang apa ni, yang sudah lalu untuk kita mula. Kalau tak ada guide, kita akan rasa macam susah. Sebab you kena dapatkan guide, bukan coach. Alright. So siapa tadi? Siti Zura. I hope this answer your question previously. Alright, it's about getting a guide. The person already achieved, already done what they have done. Dia dah go through banyak kali. Mungkin dia gagal, tak apa, doesn't matter. Dia gagal banyak kali, tak apa. Yang penting dia dah lalu benda tu, supaya dia boleh bagi tahu awak, jangan lalu kat sini, dia akan jatuh, kat situ ada lubang, kat situ ada ni. Nampak? Sebab dia dah pernah lalu. Tapi kalau coach dia tak pernah naik pun gunung tu, okay, awak kena pastikan kita buat training kat tempat lain, kita kawal suhu semua. Tapi dia tak pernah lalu benda tu. Clear tak? So itu maksudnya different between a guide and a coach. Alright? Pada saya lebih suka guide. Mentor pula lain. Mentor ni orang yang kita melihat, alright, orang yang dah lalu semua benda yang kita perlu, dan kita melihat, kita ambil contoh tauladan. Mungkin kita tak dapat merasainya, tapi kita boleh dapat
Banyak benda yang kita boleh belajar daripada like mentor. Sebab itulah Nabi kita perlu kita jadikan mentor. Tak ada orang lain yang ada hak untuk menjadi mentor. Minta maaf saya cakap, tapi memang tak ada. Kalau dia cakap aku mentor, that means you are wrong. Alright, mentor adalah yang dah melalui segala-gala yang perlu dilalui oleh seorang manusia, dan hak mentor ataupun seorang mentor yang betul adalah Nabi kita saja. Yang lain saja mungkin guru, sifu dan sebagainya. Tapi bila kita cakap mentor, berjaga-jagalah sebab kita kena bagi tahu, saya ni bukan mentor, tapi saya adalah seorang yang boleh tunjukkan apa yang saya nak, kan? Sebab kadang-kadang kita perlu ada orang yang boleh tunjukkan, tapi kita kena cari mentor yang kita panggil ni, dia kenalah sealiran dengan mentor yang sebenar-benar mentor. Alright, so that is very important sebab benda tu sangat penting. Sebab tanpa guide kita akan kehilangan arah. Ramai orang yang kenapa di dalam perjalanan nak mencapai sesuatu, dia ambil risiko, tapi dia ambil risiko ni tanpa guide. Faham tak? Dia nak pergi dekat tempat pemancing tu, dia tahu kat situ memang banyak, tapi adalah dia punya risiko dia kan. Tapi dia tak bawa guide yang boleh membimbing dia nak pergi sana. Dia tak bawa. Ini yang menjadikan dia kadang-kadang tak sampai, ataupun dia putus asa, dia balik sebab dia tak tahu jalan dia. Kan? So you kena ada guide. Dan ketiga, kadang-kadang ni benda yang betul lah. Dalam ketiga, bila kita ada risiko, kita nak berbuat sesuatu, kita akan ada rasa takut. Alright, kita akan ada rasa takut tau. Sebab bila kita tak buat sesuatu benda tu, kita akan ada satu rasa takut. Belum pernah buat, belum cuba, belum tahu. So kita akan ada rasa takut. Sebab tu bila kita nak letak 1 juta atau 10 juta atau 100 juta tadi, dan kita pula tak tahu, bila kita buat tu kita rasa takut. Dan ketakutan ni akan mula memainkan balik minda. Kita dia tanya, alah boleh ke buat ni? Macam mana nak buat? Aku ini pun tak boleh buat. Allah, aku daripada 100 jadi 200 pun tak boleh. Macam mana aku nak buat 100,000? Dah otak dah mula main, dan akhirnya awak akan tertewas. Sebab otak ni dia luar biasa. Dia memang, kalau dalam bola dia favorite untuk menang lah. Dia dalam bola ni kan, otak ni dia favorite untuk menang. Kita ni underdog. Kita kena jadi underdog. Jadi kita jangan kita main biasa. Main biasa kita akan kalah. Sebab apa? Dia adalah favorite. Otak ni favorite. Sebab tu bila kita ada perasaan takut, bila ada emosi kita takut kan, dia akan trigger otak. Otak ni akan mula bawa benda-benda yang menakutkan. Boleh ke? Tak boleh lah. Ni memang tak boleh jadilah. Macam mana? Ini pun kita tak boleh buat. 100 nak jadi 200 pun tak boleh. Lalas kau akan give up. Nampak? Sebab tu awak kena kontrol benda ni. Kena kontrol benda ni sebab dia favorite untuk menang. Jadi macam mana kita kena underdog. Underdog ni dia macam nampak kelemahan dia kat mana. Apa kelemahan dia jadi kita attack kat sana. Jadi apa kelemahan otak ni? Kalau kita sebut benda berulang-ulang kali, dia gagal, dia akan kalah. Lepas tu kalau kita rasa feeling, sebab tu visualization, kita visualize benda yang kita nak, otak ni akan mula, benda yang negatif tu akan hilang. Atau benda, faham tak? Ini adalah benda-benda yang perlu kita buat untuk menghilangkan rasa takut tadi. Alright? Bila kita ada 3 benda ni, alright, awak akan mula melihat perjalanan awak mencapai matlamat yang awak tetapkan tu, dia jadi. Itulah yang Abang Abu nak kongsi hari ini. Saya harap benda ni memberikan anda sedikit pengajaran dan pelajaran. Alright? Cari guru yang mursyid. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Maulana Muhammad, adalah mentor. Alright, betul, rasa takut nak mencuba. Betul? So inilah tiga benda yang kalau kita jadikan dia sebagai satu panduan, pastinya awak akan mula melihat matlamat yang awak letakkan tu tercapai. InsyaAllah dia tercapai. Sebab kita tak guna letak matlamat, lepas tu kita macam buat benda biasa, kan? Nak 1 juta, kan? Tapi buat benda yang dia buat tahun lepas. Tahun lepas dapat 10,000 je. Sekarang tahun ni dia nak 1 juta. Tapi dia buat benda yang dia buat tahun lepas saja macam tu juga, dia buat macam tu juga, kan? Tak boleh. You kena ada satu yang lebih berisiko. Kau dah kena mula tahu kat mana yang sebenarnya aku kena mula berniaga kot, aku kena mula buat benda ni kot, aku kena jumpa orang kot. Nampak? Benda-benda yang memang ada risiko dia kat situ. Masa itulah kita kena cari guide tadi. Macam mana? Clear tak? Clear? Nampak? Alright, so inilah antara benda yang Abang Abu nak share. Jadi 3 benda, dan last kali adalah perasaan takut tadi kita mula hilangkan dengan minda kita, dengan mulut kita, dengan visualization kita akan kalahkan dia. Kita underdog, kita memang underdog.
tapi kita boleh kalahkan favourite kalau kita ada strategi yang betul. Alright, so itulah yang Abang Abu nak kongsikan dengan anda. Dah pukul 10 dah, Alhamdulillah kita dapat bersiaran lebih kurang 1 jam tadi. Saya harap apa yang Abang Abu share ni memberikan anda something yang interesting. Saya nak awak share benda ni. Awak letaklah minit-minit berapa yang kita cerita ni, supaya yang awal-awal tadi lebih bercakap-cakap kan. So dia dekat towards the middle tu baru kita ada banyak benda yang kita nak sampaikan. Alright. Dan bagi anda yang masih mencari-cari mentor ke guru ke sifu ke whatever, kau datang program Biak Duit Abang Abu ni dekat online je, kita tak buat secara offline. It's a online program. So online program boleh datang. Alright, mana dia hilang dah. Alright. So online datang online. Okay. Sebab online ni kita boleh belajar banyak, dan walaupun dia online awak akan rasa dia seolah-olah macam offline sebab interaktif dia, kita pakai Zoom. Alright, okay. So please. Alright, terima kasih banyak AA. Take risk, have guide and be underdog. Tu dia. Kan? Kena take risk, sebab tak ada risk tak boleh. Tapi take the risk with the guide. Bukan hanya kita ambil risiko tanpa guide. Dan ketiga, of course, you face the fear. Alright, face the fear. Be underdog. Face the fear. Sebab underdog ni bukan dia tak takut, tapi dia dah ready untuk face the fear. Dia dah ready untuk rasa ketakutan ni. Biasanya dia bukan takut dengan dia takut dengan diri dia. Alamak, aku ni tak ada tu, tak ada ni and all those stuff. Clear Kena tipu dek otak, kena visualize sampai dapat, setiap kali kena ada peningkatan. Thank you Abang Abu. RGU tu apa? RGU. Ustaz, apa tu RGU Ustaz? Oh, be underdog Oh, guide. Okay. Risk, guide and underdog. Okay, alright. Saya dapat. Okay, salah Abang Abu. Syakila Syahrum. Apa ni kau bawa masuk ke apa? Kita nak dekat habis. Alright, bagi tepukan. Dan terima kasih kepada anda sebab kita dah capai 2030 like dan kita ada 24,000 yang sedang menonton. 24,000 yang sedang menonton kita. Mudah-mudahan semua benda Abang Abu sampailah ke 24,000 ni sedang tengok ni. Ya Allah. Wih, ramai betul yang dapat manfaat pada hari ni, insya-Allah. Aduh bersyukur Alhamdulillah Pak saya dapat berkongsi pada ramai ni. Dan Anis Barin, Amir Iskandar pun ada. Amir Iskandar ni dia cakap dia nak bawa aku jadi popular dekat TV, habis tak buat-buat. Apalah Amir, jadikanlah aku macam kan, orang semua nak. Dia cakap aku ni macam Shah Rukh Khan. Baik kau ambil aku jadi melakon ke apa ke. Alright, Rosdi, kita ada Rosdi juga kat sini. Terima kasih Anis Baharin. Kita ada Ailia, Sufyan Daniel dan Syakila Syahrum dan Fadli Yazid Abdul Rahim. Alright, okay, insyaAllah terima kasih kerana watching, kerana bersama dengan kita pada hari ini. Alright, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Tak apa, alright, baru masuk Syakila, kau dengar balik sebab benda penting hari ni Abang Abu ada. Dan sekali lagi saya tekan untuk anda join pada 17 hari bulan Oktober, hari Sabtu 2 hingga 7 petang dalam Zoom. Alright, lepas tu kita ada follow up pada 24 alright, 3 jam selepas 7 hari tu saya akan bagi banyak benda. Kita ada WhatsApp group untuk kita nak pastikan kita buat benda-benda yang saya suruh tu. Dan lepas tu 3 jam kita akan review balik supaya awak akan pastinya dapat, minimum dapat balik duit kau yang 199 tu kau akan dapat balik, insya-Allah. Lebih lah, saya garanti, saya bukan garanti, maksudnya saya yakin sangat insya-Allah awak boleh akan dapat 4 angka contohnya, seperti yang berlaku pada ramai orang. Tapi sekurang-kurangnya double or triple of benda yang awak bayar lah, sebab ini bukan investment tapi ini adalah program. Alright, so pastikan anda berada dekat sini. Alright, itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah saya nak mohon diri untuk saya keluar, tapi saya rasa saya nak just blankkan dulu untuk awak nak cerita, ada soalan ke boleh tanya kat situ. Sebelum kita akan berjumpa lagi pada malam ni, saya ada program bersama dengan adik-adik Zoom coaching dalam Business Power Up 21 Days. Alright, okay, itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. So now the formula for success very simple. A, what is A? Abu.
Hey, no, if you want to achieve things, you must have an aim, clear aim. Those people who achieve things, they have a very clear aim. Do you have that clear aim? If you don't have, you will never become successful. Or too many aims. What make people doesn't achieve too many aims? Okay, that's a A. B, no point you have aim, you must believe in the aim. A lot of people have aim. Can you be a millionaire? Can. 3 days, go to the workshop, pay $4,000-5,000. No, oh, can. After that, go coffee shop. We sit down with your friends. Can or cannot? I also don't know. No belief. No, you must believe in your aim. Very important. You know, when I don't know how I'm going to make it, but the intention, the belief is so strong, I want to make it happen. And that's one of the things how our brain helped me to get whatever I want. You know, and that's C. What is C? Courage. Courage to fail, courage to make mistake, courage to be different, courage to let people say you are stupid, courage let people laugh at you. It's okay. Let them laugh first. So many people who laugh at me now, and not now lah. Now they laugh, I still okay because they pay me. Those days, those people laugh at me, today, they very malu, you know, they very shy to see me, you know. Sometimes they no money, I quiet I give, you know, because I know they very struggle. All good friend, no. You understand? So courage to be different. Business, courage to be different. Everybody walk like that, After this, you walk out, you walk like that. Different. Then only people watch you. Wow, this guy different. So C. And D, what is D? Do it until you get it. Do it until you get it. But when you do it, don't just blindly do the same thing again and again. If you do one thing, doesn't happen, it's okay. You maybe change the people that you work with. Change